What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan Saja Sembang kali ini bukan cerita pasal pengeluaran khas, tetapi cerita pasal kata pinjaman wang berlesen. Okay, ni relate dengan scammer lah aku nak cerita. Sebab apa? Ramai orang sekarang kan, ada kalau sekarang ni pun ada viral-viral tentang pinjaman wang berlesen yang telah ditipu oleh aku kata ada saudari tu yang mana Mokhtar Han, tak silap aku, dia ada keluarkan satu video. Kau boleh tengok lah dekat dia punya TikTok. Okay, dia kata dia kalau dia jumpa dengan scammer ataupun aku kata pinjaman wang berlesen yang minta bukan-bukan ini melalui aplikasi ataupun apps. Okay, menerusi apps ni, kalau boleh dia nak jumpa lah. Itulah dia cakap lah. Okay, cumanya kat sini aku dah pesan. Okay, kalau macam dekat direct lending punya YouTube channel, okay, aku dah bagi tahu banyak, okay, orang kata ciri-ciri pinjaman wang berlesen yang fake, yang scam, okay. Walaupun, ni nak bagi tahu, okay, walaupun ada data-data mereka di iCreditCom. Okay, untuk pengetahuan korang, iCreditCom ni bila disebut kata macam benda ni macam boleh percaya lah. Okay, sebab apa? Ini yang develop oleh KPKT. Okay, kalau kita lihat kat sini, di develop oleh KPKT, tak bermaksud, okay, tak bermaksud benda ataupun data ataupun pinjaman wang berlesen di dalam tu, okay, yang register under KPKT itu adalah orang kata telus, okay, dan bukannya scam. Kita bagi perumpamaan. Contohnya macam kita ni sebagai seller di Shopee, okay, ataupun di mana-mana platform. Contohnya macam Lazada, okay. So kita sebagai seller, so kita tahu apa-apa orang kata proses transaksi yang berlaku semuanya by orang kata through developer ataupun that platform. Contoh macam Shopee ataupun Lazada. So kita takkan gunakan selain itu, okay, untuk orang kata proses jual beli. Okay, sekiranya kalau macam korang tengok seller ada buat proses jual beli di luar daripada platform tersebut, so inilah korang kena hati-hati. Sebab apa? Kalau kau perasan lah, dekat Lazada pun kalau kau pergi tengok lah, type je LED, okay, Lazada LED yang harga kadang tiba-tiba ada harga 700 untuk maybe 56 inci ataupun 52 inci yang besar-besar. Macam pelik je harga dia. Dan kau scroll kat bawah tu, yang bahagian description, dia akan tulis kat situ WhatsApp. Okay, maksudnya kalau nak deal tu, nak lebih kata respon yang lebih laju lagi, so deal dengan dia WhatsApp. Itu scam. Okay, itu memang scam. Begitu juga dengan Shopee dan sebagainya. So samalah juga, okay, yang mana aku maklumkan tentang orang kata pinjaman wang berlesen yang register under iCreditCom ni, under KPKT ni, mereka ni register, okay, tetapi register mereka ni adalah merupakan organisasi yang tak telus, okay, scam. So sini aku nak cakap dengan korang lah, ciri-ciri yang korang perlu tahu lah sedikit sebanyak. Okay, contohnya macam pinjaman wang berlesen sekiranya korang nak buat peminjaman. Tapi ingatlah guys, tak semua pinjaman wang berlesen ini semuanya ahlong. Okay, pinjaman wang berlesen ni sekiranya dia register, okay, under KPKT, and then dia ada dia punya ciri-ciri ni, yang selain daripada ciri-ciri aku bagi tahu ni, dia okay, dia kiranya telus dan dia kiranya boleh korang pinjam, sama je dengan bank-bank lain juga. Okay, bank-bank besar. Cumanya dia pinjaman wang berlesen korporasi yang yelah sebab dia ada nama dia macam tu, okay, menanggapkan diri kita ni sebagai orang kata yelah maybe audience ataupun orang kata masyarakat yang dengar pasal ahlong ni, pinjaman wang berlesen. Tak semua sebenarnya. Cumanya aku nak share dengan korang, sekiranya korang jumpa ciri-ciri begini, inilah tandanya macam ahlong ke, scam ke dan sebagainya. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, okay, inilah kebiasaannya. Bila seseorang yang nak buat pinjaman, dah tahu dia tak ada duit, lepas itu, bila korang nak mohon, disuruh pula bayar pendahuluan. Inilah masalahnya. Okay, secara logiknya korang ni
kebiasaannya, contoh korang nak buat pinjaman, tak ada duit ni, tiba-tiba dia minta 350. Terpaksa pula korang yang tak ada duit tu pinjam pula dengan orang lain. Tak pasal double, okay, hutang yang korang kena bayar kat situ. So dari segi kelojikan kat situ, inilah scammer, inilah ahlong sebenarnya bagi aku. Okay, bukan bagi aku saja, inilah dia. Okay, rule sepatutnya tak boleh diorang buat macam ni. Okay, sepatutnya kena ikut. Okay, tiada pendahuluan perlu dibayar sebenarnya oleh sesiapa yang ingin meminjam. Dan sekiranya ada bayaran tertentu, contohnya orang kata bayaran stamp duty dan sebagainya, semuanya akan dideduct daripada orang kata bayaran yang bakal korang terima nanti. Okay, bukannya kau kena bayar dulu. Tak. Okay, ini ciri-ciri yang pertama. So, sekiranya mereka meminta wang pendahuluan apa sebagainya, so korang perlu abaikan ataupun jauhkan pinjaman wang berlesen begini. So, ini penting untuk guys. Okay, aku nak share dengan korang dalam episod ni sebab sekarang ni masalah-masalah yang orang kata ramai yang menimpa tentang kenaikan harga dan sebagainya. Mungkin ada di antara korang ingin membuat pilihan yang lain, pinjaman wang berlesen yang betul-betul telus, okay, yang tak melibatkan bank, yang mana mereka ni lebih orang kata mudahkan urusan korang. Okay, dan satu lagi, kalau sekiranya korang minta lah, okay, kalau macam bukan mereka minta lah disebabkan nak buat stamp duty, okay lah, tapi kalau macam tiba-tiba nak bagi, okay, lawyer lah, nak naikkan si Chris punya score kredit lah, okay, ini tak melibatkan ini tak ada score kredit ni korang kena bayar balik, korang kena bayar semua hutang-hutang yang korang tertunggak tu. Okay, Diorang tak boleh buat benda tu. Okay, diorang tak boleh naikkan skor kredit tersebut. Okay, yang boleh naikkan skor kredit, kau bayar hutang tu, baru boleh orang kata ada kesan dekat skor kredit korang lah. Maksudnya di secret korang masing-masing. Okay, dan sekiranya diorang kata nak sebagai lawyer ke ataupun nak orang kata insurans, cagaran dan sebagainya, tak payah, okay, abaikan, okay, dia punya info-info ni ataupun permintaan-permintaan ni, okay. Banyak lagi sebenarnya, okay, pinjaman-pinjaman wang berlesen yang telus, yang tak minta langsung, okay. Dan yang kedua, minta kad ATM. Sebelum ini pun kalau korang perasan, okay, dalam channel Kongsi Cerita, kalau boleh tengok, klik link kat sini, aku ada buat satu video tentang orang kata sewa account bank, okay, ataupun keldai account. Inilah dia. Sekiranya korang buat pinjaman wang berlesen, sekiranya dia minta kad ATM, kenapa nak minta kad ATM? Sebab apa? Okay, sebab kau dah pinjam duit kan. So, perlulah ada satu benda yang cagar, okay, untuk make sure korang ni tak lari dan sebagainya. Okay, dan duit masuk tu dia terus buat pembayaran. Tetapi, macam mana pula dengan korang? Okay, ini yang membahaya tau. Nanti dia akan minta nombor password, okay, dia akan minta korang punya tag nombor akan tukar. Lepas tu, bila dia masuk amount ni, contohnya macam pembayaran ni, korang akan terima duit sikit je. Okay, korang akan terima duit sikit dan diorang akan ambil lebih pula kat situ. So, kena hati-hati. Kad ATM ni memang tak ada dalam akta ke ataupun apa-apa yang rule mengatakan, okay, ini tak boleh. Tapi sekiranya korang ni sebagai, orang kata masyarakat yang tahu pasal isu ni, kad ATM jangan sewenang-wenangnya bagi dekat orang yang korang tak kenali langsung. Walaupun orang tu bagi pinjaman kat korang. Okay, so sekiranya korang dapat tahu pinjaman wang berlesen begini, please jauhkan. Ini ciri-ciri yang kedua yang perlu korang tahu. Ini adalah ahlong ataupun scammer, guys. Dan yang ketiga, okay, sekiranya korang macam contoh korang nak buat pinjaman, okay, tidak pernah mohon pinjaman ataupun jumlah pinjaman lebih daripada apa yang dimohon. Okay, contohnya macam contoh korang nak buat pinjaman and then korang dapati korang okay, contoh korang nak ni tiba-tiba nak pinjam 5,000, tiba-tiba apa yang ditawarkan, okay, lebih pula. Lepas tu korang akan nampak dekat situlah orang kata berlakunya macam pelik, okay, kejadian pelik yang aku rasa bukanlah ni kan. Biasanya pinjaman wang berlesen yang betul-betul telus, dia akan kata, kalau contoh kau nak ambil macam tu, okay, memang dia ada ekstra. Okay, memang dia ada ekstra yang kau perlu bayar. Tetapi ekstra yang kau perlu bayar tu tak melebihi yang sepatutnya. Contoh macam kau pinjam 6,000, tiba-tiba kau kena bayar balik sehingga 8 ataupun 10,000, guys. Ini kau kena siasat betul-betul lah. Okay, dan seterusnya, yang keempat, tawaran kata untuk skim pinjaman ni baguslah. Okay, sebab kadang-kadang
ada korang nampak kadar faedah 0%, okey, jaminan wang tunai dan kelulusan terjamin lulus 100%, tak. Okey, kadang-kadang benda ni, proses ni pun melibatkan ada time juga, okey, durasi juga. Lepas tu melibatkan dokumen-dokumen yang korang lampirkan. Walaupun ada orang kata pinjaman-pinjaman yang telus juga ada mengatakan sedemikian, tetapi mereka tak ada kata 100% dijamin lulus. Itu dia. Okey, 0% faedah. Lepas itu orang kata apa lagi yang banyak lagi kan, kalau korang lihat dekat paparan ataupun dekat screen dekat kedai-kedai pinjaman wang 100%, itu kalau boleh korang abaikan. Okey, sebab apa? Korang dia kena lihat pendapatan korang lah, komitmen yang sedia ada, dia kena check satu persatu. Lepas tu nak tengok umur dan orang kata tempoh pinjaman korang dekat layak. Dia tak boleh kata 100% lulus apa semua kan. Ini kena jaga-jagalah. Okey, dan dia kena tengok juga sejarah kredit. Okey, sama ada rekod Sikris ataupun Sitos, ataupun rekod senarai hitam ke, ataupun senarai Special Attention Account ke, SAA, ataupun akaun di bawah perhatian khas ke, sekiranya korang ada. So benda-benda macam ni dia orang perlu lihat. Okey, dan proses ni perlu ambil masa. Okey, at least minggu paling maksimum ke, tengok macam tu. Dia tak boleh macam sehari 2 hari boleh cepat siap lah. Okey, dan seterusnya yang kelima, dipaksa untuk bertindak segera. Okey, ini bagi korang yang korang rasa macam contoh kadang-kadang kan, macam case yang sebelum ini, yang Muktahan tu tak silap aku, dia kata so dalam register dalam apps, and then so bagi video tunjuk dekat korang, saya nak buat pinjaman. Lepas tu terus korang boleh dapat segera terus. Okey, register terus. Tanpa apa-apa check, terus register. Sebab apa? Dia nak ikat korang. Okey, dia nak ikatkan kontrak tanpa korang baca kontrak dia, apa yang korang perlu bayar, apa korang perlu tahu, apa dia punya kata agreement. Lepas tu bila dah terikat, semuanya dah ada kat situ. Dia tahu korang terpaksa meminjam duit. Okey, dia tahu korang nak cepat pinjam duit. Ini yang diadakan semua komen-komen aku pun. Okey, ramai tak ada duit, ramai terdesak dan sebagainya. Okey, sekiranya korang dalam situasi ini pun, korang mungkin akan alami dalam masa yang singkat ini, dan korang mungkin akan terhasut dengan kata mereka punya inilah tawaran-tawaran ini. Dan juga maklumat peribadi. Yang seterusnya, maklumat peribadi yang diminta adalah mencurigakan. Sekiranya kalau macam contohlah, okey, kadang-kadang dia minta data korang macam pelik-pelik, macam ATM lah, macam mana aku cakap tadi, kad ATM. Lepas tu dia kata dia nak tukar tag nombor. Okey, lepas tu dia kata dia nak IC korang. Lepas tu IC tu pakai biasa lah. Tapi kadang-kadang dia minta korang punya detail yang tak sepatutnya korang bagi kat dorang, tapi korang bagi. Ini kena fikir baik-baik lah. Okey, ini fikir baik-baik supaya korang tak terjebak dengan kata pinjaman-pinjaman wang berlesen yang scammer. Ingat guys, seperti mana yang aku maklumkan tadi pasal iCreditCom tu, tak semestinya dalam itu telus. Okey, dan mereka ni walaupun register, tetap ada yang tak telus, tetap ada yang fake, tetap ada ahlong, tetap ada scammer-scammer. Apa yang korang perlu buat, korang just sekiranya korang ada maklumat-maklumat begini, korang kata report saja di KPKT supaya nama-nama mereka ini di blacklistkan, di block, ataupun tak boleh nak diketeruskan lagi. Okey, register dalam iCreditCom. Sebab iCreditCom tu pun dia dah ada lah bagi tahu everything kat situ. Okey, supaya sekiranya ada apa-apa yang mencurigakan, apa-apa yang korang rasa macam kena tipu, korang boleh buat report dekat situ. So tak menjadi masalah. Okey, sebab apa? Aku ada tunjukkan dalam video dekat sini, kau klik ataupun di akhir ataupun di link di ruang description kat bawah tu. Okey, video tersebut aku ada terangkan ciri-ciri lain juga iCreditCom tu sendiri, supaya korang nampaklah apa yang ada dalam iCreditCom. Sebab dalam ni aku tak nak cerita kan. Okey, cuba sampaikan maklumat-maklumat sebeginilah supaya korang alert ataupun aware tentang isu-isu pasal pinjaman wang berlesen. Ingat pinjaman wang berlesen ni tak semestinya semuanya ahlong. Okey, ada yang telus dan ada yang tak telus. Pilihan tu, ciri-ciri aku bagi tahu tu, sekiranya ada, sila jauhkan, sila abaikan.
Itulah yang ahlong dan itulah yang scammer. Itu sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info dan maklumat yang terkini dan perkongsian begini supaya korang kita dan semua sekali, okay, di orang kata subscriber semua dapat manfaatnya dan keluarga kita juga dapat manfaatnya supaya tak tertipu dengan aktiviti-aktiviti begini. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like dan juga jangan lupa tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru dan terkini daripada channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.